Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi kita di channel saya ini. Lebih dahulu, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah singgah di channel saya ini. Kali ini saya akan membicarakan soal politik yang sentiasa hangat di negara kita. Mungkin ada di kalangan kawan-kawan di sini yang tidak kenal dan tahu siapa saya, mempersoalkan siapa saya yang hendak mengupas dan mengulas bab-bab politik di negara ini. Jadi, ada baiknya saya ceritakan sedikit latar belakang penglibatan saya dalam politik. Dulunya saya pernah menjadi aktivis politik di Pulau Pinang. Saya juga membuat analisa dan menulis bab-bab politik di berbagai akhbar dan majalah. Malah saya telah diamanahkan oleh Dr. Ibrahim Saad, kini Tan Sri, untuk mengurus dan menerbitkan Buletin UMNO Pulau Pinang dan UMNO Bukit Mentajam. Kemudiannya disusuli oleh Pemuda UMNO Negeri Pulau Pinang. Sebelum PRU 13, saya telah membuat laporan politik di Pulau Pinang untuk Datuk Seri Najib melalui sahabat saya, Datuk Cikgu Bakar. Saya masa itu bagaikan SB politik, tapi tidak ada siapa yang tahu kecuali Datuk Cikgu Bakar. Jadi, sebelum saya mengupas isu Mahyudin vs Dr. Mahathir, mampukah Mahyudin bertahan ini, saya mohon kerjasama kawan-kawan untuk subscribe bagi yang belum, serta like juga komen channel ini. Kawan-kawan boleh komen atau paling kurang thumb up ataupun thumb down. Saya tak kisah. Ini negara demokrasi. Masing-masing ada hak untuk memperkatakan bab apapun, termasuk lah isu politik. Semua kita kena guna pendekatan yang berhemah. Jangan maki hamun sesama kita. Seperti semua kita tahu, langkah Sheraton telah menobatkan Tan Sri Mahyudin sebagai pemimpin nombor wahid negara yang bergelar YAB. Adakah Tan Sri Mahyudin membuat keputusan yang betul dan tepat? Bagi saya, Tan Sri Mahyudin membuat keputusan yang silap. Terlalu giarah nak jadi PM sehingga terlupa tapak dan asasnya tidak kukuh. Terus ikuti untuk mengetahui kupasannya. Langkah Sheraton telah digerakkan oleh Datuk Seri Azmin Ali bersama 10 ahli Parlimen PKR lain yang bukan saja mengkhianati Presiden mereka, Datuk Seri Anwar Ibrahim, juga kepada anggota PKR yang bekerja keras untuk memenangkan mereka dalam pilihan raya lepas, malah mengkhianati amanah rakyat. Rakyat memberikan undi bukan untuk batang tubuh mereka. Rakyat mengundi atas dasar parti yang mereka wakili. Tindakan Datuk Seri Azmin ini disertai oleh 7 ahli Parlimen UMNO
yang mengkhianati UMNO dan mandat rakyat yang memenangkan mereka atas tiket UMNO. Setelah PRU 14 dan UMNO gagal membentuk kerajaan, mereka ini lari menyertai Bersatu. Harus diingat, rata-rata mereka ini adalah orang Datuk Seri Hishamuddin. Tan Sri Mahyudin hanya dengan 4 orang ahli Parlimen asal Bersatu kini menjadi PM. Tan Sri Mahyudin dan 4 orang ahli Parlimen asal Bersatu ini juga boleh disifatkan sebagai pengkhianat. Malah Tan Sri Mahyudin telah menandatangani kesepakatan Majlis Presiden Pakatan Harapan menobatkan Dr. Mahathir sebagai PM dan kemudiannya akan menyerahkan jawatan itu kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua orang tahu itu. Jadi langkah Sheraton yang digerakkan rata-rata ahli parlimen yang khianat didokong dan disokong pula oleh UMNO, BN dan juga PAS, sebuah parti yang berteraskan Islam, sehingga tertubuh Perikatan Nasional secara tidak resmi. Persoalannya, mampukah Tan Sri Mahyudin bertahan dengan serangan dan asakan Tun Dr. Mahathir dan PH? Di Parlimen, Tan Sri Mahyudin hanya mempunyai majoriti yang cukup tipis. Mahyudin mempunyai 114 kursi daripada 222 kursi Parlimen. Dalam keadaan ini, macam-macam boleh terjadi. Lebih-lebih lagi, rata-rata ahli Parlimen kita bukannya mementingkan perjuangan dan amanah rakyat, tapi mengutamakan kedudukan, pangkat dan darjat, pastinya akan diikuti oleh wang ringgit di belakang hari nanti. Berupayakah Tan Sri Mahyudin menghadapi kemelut ini, sedangkan Tan Sri Mahyudin tidak benar-benar sihat? Tan Sri Mahyudin diberitakan masih menjalani rawatan sakit kanser yang dialaminya. Bolehkah Tan Sri Mahyudin mengemudikan kapal yang dipenuhi dengan pengkhianat? Dikhabarkan Datuk Seri Azmin telah menubuhkan Parti Keadilan Negara. Pastinya mereka dari PKR yang menyertai Bersatu akan ikut Datuk Seri Azmin. Dan tidak mustahil ahli Parlimen UMNO yang menyertai Bersatu akan turut ikut Datuk Seri Azmin. Ini kerana rata-rata ahli Parlimen UMNO yang menyertai Bersatu dipercayai orang-orang Datuk Seri Hishamuddin. Dan hubungan Datuk Seri Hishamuddin dengan Datuk Seri Azmin Ali semua orang tahu. Jika ini berlaku, Tan Sri Mahyudin hanya tinggal 4 orang ahli Parlimen. Itu pun jika mereka masih terus setia. Lagipun, parti Tan Sri Mahyudin menghadapi masalah kepimpinan dan perkara ini telah dibawa ke mahkamah. Jadi, di mana Tan Sri Mahyudin akan berdiri? Adakah Datuk Seri Azmin Ali akan tengok saja peluang yang terbuka ini? Adakah UMNO akan membiarkan peluang ini, peluang di depan mata mereka berlalu begitu sahaja? Apa yang dapat dilihat, Tan Sri Mahyudin bukan seorang pejuang.
Sebagai contoh, untuk menyingkir Dr. Mahathir dan kuncung-kuncungnya dari Bersatu, surat telah ditandatangani oleh Setiausaha Kerja Bersatu, bukannya Tan Sri Mahyudin. Kerana yang sepatutnya Tan Sri Mahyudin yang menandatangani surat itu, kerana yang hendak dipecat dari Bersatu adalah pengurusi Bersatu. Kita juga dapat lihat ketika Tan Sri Mahyudin Yassin dipecat dari jawatan Timbalan Perdana Menteri, Timbalan Presiden UMNO dulu. Beliau undur begitu saja. Kesimpulannya, Tan Sri Mahyudin Yassin telah mengambil langkahnya silap. Jika diadakan PRU ke-15 sekalipun, kedudukan Tan Sri Mahyudin akan tergugat. UMNO dan PAS tidak akan memberikan laluan kepada Bersatu untuk bertanding di kerusi tradisi mereka. Berkemungkinan UMNO dan PAS akan memberikan laluan di kerusi Parlimen dan DUN yang menjadi milik Bersatu waktu ini. Tapi bolehkah dijamin semua kerusi itu boleh menang? Jika ditakdirkan UMNO memenangi lebih banyak kerusi, UMNO tidak akan melepaskan kerusi Perdana Menteri begitu saja. Nampaknya jelas Tan Sri Mahyudin tersilap langkah gara-gara terlalu ingin menjadi PM, dan kini jalan untuk kekal sebagai PM atau untuk kembali sebagai PM selepas PRU ke-15 nampak begitu sama. Sama-samalah kita lihat apa tindakan yang akan dibuat oleh Tan Sri Mahyudin Yassin dalam memastikan dia terus menerajui kepimpinan negara. Sekian, terima kasih. Azaman Sulaiman, Padang